aku tetap lawan selagi aku hidup dengan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu sifat buruk yang ditunjuk oleh golongan Yahudi yang berada dua, satu Yahudi masuk Islam, satu Yahudi lagi tidak masuk Islam. Jadi sebagaimana dalam mukaddimah tadi kita sebut, inilah satu peristiwa yang berlaku sebagaimana disebut oleh ahli sejarah. Bila masuknya bulan Sya'ban, berlaku dalam bulan ini satu peristiwa besar, iaitulah peristiwa kata putus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadat dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Banyaknya peristiwa kita dengar dalam bulan Sya'ban. Orang sebut tentang kelebihan puasa bulan Sya'ban. Bila mari malam 15 pula, ada orang sambut malam nisfu Sya'ban. Ada hak buat, ada yang tidak setuju. Bukan perbincangan kita hari ini. Perbincangan kita hari ini iaitulah satu peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam bulan Sya'ban, iaitulah peristiwa pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Inilah satu peristiwa. Kenapa kita nak timbul cerita ni? Kerana peristiwa ini berturut-turut. Dalam bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam putus hubungan ibadat dia daripada ngadap ke kiblat Baitul Maqdis yang menjadi kiblat kepada Yahudi kepada Makkah Al-Mukarramah. Masuk dalam bulan Ramadan yang akan datang pada tahun yang sama, tahun Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah Taala beri keizinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diberi keizinan? Kerana mereka ini telah dizalimi oleh orang Mekah. Orang Mekah halau pengikut-pengikut Rasulullah keluar daripada Mekah, tinggal anak bini, tinggal rumah tangga, tinggal kampung halaman, tinggal perniagaan di Mekah. Suhaib Ar-Rumi tidak dibenar keluar daripada Mekah, nak berhijrah ke Madinah, kecuali dia tinggal semua sekali harta dia. Suhaib terpaksa kena tinggal harta. Bila sampai di Madinah, Nabi kita dengar Suhaib terpaksa tinggal harta, baru dilepas, dibagi visa keluar daripada Mekah. Nabi kata rabihal bait, inilah perniagaan yang paling untung sekali, perniagaan yang telah dibuat oleh Suhaib Ar-Rumi, kerana meninggalkan harta hanya semata-mata nak berhijrah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bulan Syawal tahun yang sama, berlakulah satu kata putus lagi, iaitulah Bani Qainuqa. Yahudi di Madinah tak tahan lagi, mereka telah mula ghadar, buat penipuan dan buat ngenak kepada orang Islam di Madinah. Jadi waktu Nabi kita sampai sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang pertama, tak ada apa-apa lagi. Nabi kita telah mengasaskan Masjid Quba dan seterusnya mengasaskan Masjid An-Nabawi Syarif, Masjid Madinah di Al-Madinah Munawwarah itu. Kemudian pada tahun yang kedua bermulalah perjuangannya, masuk tahun yang kedua Hijrah. Yang pertama sekali peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban pada tahun yang tersebut. Allah Subhanahu wa taala waktu ayat Quran wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Iaitulah setelah 16 bulan atau 17 bulan Nabi duduk di Madinah, Nabi kita masuk bulan Rabiul Awal, dan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua, waktu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibenarkan tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ngadap ke Mekah. Pertukaran kiblat ini besar, peristiwa ini suatu isu yang besar yang telah diguna oleh orang Yahudi dalam perancangan menggunakan media massa, dalam nak kata TV radio pun tak ada lagi masa tu, tapi lebih kurang gitulah, menggunakan alat-alat saibaran apa saja yang dia ada. Kalau zaman kita ni boleh ibarat dengan TV dengan radionya, buat propaganda bahawasanya perjuangan Muhammad ini satu perjuangan yang tidak betul, perjuangan yang tidak ada landasan. Dia kata sekali ada ke Baitul Kaabah kami, kiblat kami, hari ni tukar adalah ke Mekah pula. Gapo dia lagu ni nak jadi? Ini satu uslub, ini satu cara yang telah dimainkan oleh orang Yahudi. Dia panggil propaganda penerangan. Jadi Islam ni satu agama yang maha mulia, agama yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak lepas biar gitu saja. Kalau Yahudi main isu ni, dia kata mu orang Islam mesti bersedia menjawab isu yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau tidak kita jadi lemah. Kalau Yahudi ada alat saibaran dia, ada surat khabar, kita kena ada surat khabar.
Kalau Yahudi ada juga lawan nama web internet dia, lawan TV dia, kita kena buat juga. Nak lawan, biar dia tubik sini, kita tubik juga. Boleh jawapan yang sama. Jadi dalam peristiwa yang besar, peristiwa pertukaran kiblat ini, kita tak ceritalah lagu mana tukar kiblat, hak semaya 2 rakaat paling jadi dia itu. Hak ni biasanya akan dicerita apabila jemaah umrah ataupun haji safar ke Madinah. Biasanya penceramah-penceramah di sana akan cerita. Tapi kita hari ini nak terus kepada pengajaran yang kita dapat. Kata ahli sejarah dalam fiqh sirah, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun peristiwa membenarkan tukar kiblat ke Baitul Maqdis ke Mekah, Allah Taala waktu ayat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemana saja mu hadaplah ke Baitullah fil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Mana saja mu duduk, hadaplah ke arah ini. Ini kata ahli sejarah. Jawapan ni Allah Taala ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya orang Yahudi waktu isu ni. Mana kita dengar ada cerita bila berlaku peristiwa besar ni, Nabi kita seolah-olah mengiklankan putus dah hubungan dengan ibadat, dengan kiblat yang digunakan oleh Yahudi. Dia kata pasal apa? Di peringkat awal Nabi kita pergi ke Madinah, suruh hadap ke Baitul Maqdis. Kerana dia panggil nak taklif al-qulub. Taklif al-qulub ni orang panggil nak jinak-jinak dengan Yahudi yang ada di Madinah. Sebagaimana yang sebut dah tadi, penduduk Madinah di antaranya sebahagian daripadanya terdiri daripada orang-orang Yahudi yang mari ke Madinah nak tunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi oleh kerana Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam buat mari sini, mereka ini disambut oleh Yahudi sebagiannya Islam, sebagian tidak Islam. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi Nabi taklif al-qulub, nak berjinak-jinak hati Yahudi ni. Dia kata tak apa, aku bawa agama lain pun, walaupun aku daripada bangsa Quraisy, tidak daripada bangsa Yahudi, tetapi saya masih lagi ikut kiblat yang kamu semaya menghadap ke arahnya, iaitulah Baitul Maqdis. Tapi setelah setahun lebih Nabi kita menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Mekah, hati Nabi nya duk terikat semua nak balik kepada kiblat asal, iaitulah kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Tuhan kata, ya Nabi Muhammad, kami duk tengok semua kamu ni, duk tengok Allah kata, tengok Allah ke langit. Jadi hari ni falanwalliyannaka qiblatan tardaha, palinglah kepada kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, berpalinglah ke arah Masjidil Haram. Itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila tu ayat ni Nabi kita mula tukar kiblat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Yahudi akan main satu isu besar yang seolah-olah dia jumpa isu yang boleh diputar balik, nak rakyat kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah yang dibawa oleh Muhammad, tidak betul, tak ada perjuangan yang tidak ada asas. Ini bukan kali yang pertama mereka main. Banyak isu-isu dia akan nak buat. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi ayat Quran ini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ke arah mana mu tunjuk, adalah Baitullah. Ini jawapan apa ni? Jawapan yang akan nak jawab kepada isu yang akan dimain oleh Yahudi. Jadi fiqh sirah kita dalam bab ni yang pertama, kita mesti orang Islam mesti bersedia memberi jawapan. Kalau orang mereka lepas pada berlaku peristiwa bom mengatakan orang Islam ni ganas, orang Islam ni backing, orang Islam ni jahat, suka bom orang, kita kena tunjuk waktu ubik cerita sebenar gapo dia Islam hak kita ajar. Gapo dia dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya ganas. Apa dia yang Nabi kita bawa sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya bukan perkara-perkara yang tidak baik sebagaimana digambar oleh. Maka ini satu ajaran yang besar. Orang Islam mesti bersedia menghadapi isu-isu yang dimain oleh Yahudi dengan cara bersiap sedia dengan jawapan-jawapan yang akan kita jawab. Bila habis ni satu cerita, Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa pertukaran kiblat ini juga, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai.
Dalam ayat ini juga Tuhan sebut sesungguhnya peristiwa pertukaran kiblat ini. Peristiwa pertukaran kiblat daripada